Jasadnya telah lama terkubur. Namun kisahnya masih segar di ingatan masyarakat. Bukan kerana perilaku baiknya, tapi kegerunan terhadap jenayah yang dilakukan lebih 30 tahun lalu. Wong Swee Chin atau Botak Chin, seorang penjenayah muda yang telah melakukan rompakan bersenjata sekitar lewat 1970-an. Takut juga lah, orang ramai dia takut juga. Dia macam, tapi dia selalu rompak tempat macam bank kan. Kemudian dia, lepas tu ada sekali dia rompak itu klub lumba kuda sekali. Dan juga tempat di restoran ke apa ke, ramai ada, dia tahu ada wang di situlah. Middle of 70s, dia apa ni, wanted, dia, boleh kata teror dalam Kuala Lumpur lah. Botak Chin pasal geng tu besar, samun banyak tempat bank dan bank-bank semua dia samun. Seawal usia 20-an, nama Botak Chin tercatat dalam rekod polis antara penjenayah ganas paling dikehendaki. Tindak tanduknya sentiasa mendatangkan bahaya besar kepada keamanan negara. Bukan sahaja orang awam, malahan dia turut digeruni ahli kongsi gelap yang lain. Perkara itu diakui bekas Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Tan Sri Zaman Han Rahim Han. Tan Sri Zaman Han antara pegawai polis yang terlibat dalam usaha menjejaki Botak Chin ketika itu. Saya itu sampailah ke dekat dengan Selayang dan sebagainya. Itu kawasan dia tu. Jadi dia memang ketua geng dia, dan sebenarnya ada satu masa tu dia telah tone down, tapi dia ada satu malam tu dia kena ditangkap kerana dicaki ada samu dan sebagainya. Itu dia membontak lah. Jadi dia Botak Chin ni digerun oleh ahli-ahli kerana ada kontrol. Ada kontrol. Jadi kalau you tak dengar kata dia syaki terlibat dengan polis dan sebagainya, dia akan bunuh. Dia akan bunuh. Jadi itulah satu sebab dia kenapa dia kejar. Botak Chin dilahirkan pada 1951 dan dibesarkan bersama 10 adik-beradik di Sentul. Ketika berusia 15 tahun, dia berhenti sekolah dan bekerja di Pasar Borong di Jalan Tun Ismail. Sejak itu, kehidupan Botak Chin mula berubah. Dia mula melibatkan diri dengan kumpulan samsing dan melakukan rompakan ala Robin Hood. Gelaran itu diperolehi berikutan dia sering memberi wang perbelanjaan kepada penduduk sekitar kawasan jajahannya sebagai upah tutup mulut. Tapi dia ni Robin Hood kan, dia dapat duit tu dan dia gunakan untuk menutup mulut orang kawasan tu. Di Sentul, di Sungai Pecahan, dekat dengan Sungai Pecahan apa, Allah dia panggil apa namanya. Kalau kita pergi, orang dia tahu. Botak Chin kemudiannya menyertai geng 360 yang bermaharajalela di kawasan Sentul. Geng 360 telah melakukan 8 rompakan bersenjata pada tahun 1969 dan akibat itu Botak Chin dipenjara selama 7 tahun. Dan pada masa itu Botak Chin dah tahu, dia dah kena tangkap banyak kali. Tapi masa tu dia tak pakai senjata api. Bila dia pakai pisau. Bila dia samun. He was a wayside robber. Dia samun tu, so masuk keluar macam ada macam tu. Dan lepas tu dia dapat berani lah. Dia dapat wang. Dia pergi beli senjata api daripada Thailand. Sebaik dibebaskan, Botak Chin menubuhkan geng baru bersama 3 rakannya
dikenali sebagai Ah Wong, Pangkur Chin dan Seng Chai. Sejak daripada itu, beberapa siri rompakan bersenjata dilakukan sekitar Kuala Lumpur. Satu kali itu ada satu banglo dekat dengan Kenny Hill. Di Kenny Hill ada satu banglo dekat dengan IKIM tu ada flat kan dah. Ada situ ada dekat banglo. Jadi kita dia beritahu dia ada situ dengan perempuan-perempuan. Solonglah 2-3 hari dah. Kita tahu kita pergi tu. Macam mana dia tahu kita nak pergi ni? Pasal apa apabila kita sampai, orang kata saudari-saudari. Kita masuk ke dalam rumah tu jumpa lagi rokok apa semua. Dia duduk berseronok dengan perempuan itu lah. Ramai. Keberanian Botak Chin yang melakukan rompakan secara terang-terangan mencabar kesabaran polis. Lebih handalkah? Saya lebih handal. Kerancakan pasukan polis menjejaki Botak Chin telah merencatkan aktiviti jenayahnya dan dia merancang untuk menghapuskan DSP Kuala Singgam. Ada satu ketika
So bila dia tembak, kita bernama, kita ingat dia dah meninggal tau, yang Kuala Singal. In fact kita dah tulis berita flash tu yang urgent news, kita kata Kuala Singal dah meninggal. Ingat tu lah. So lepas tu bila reporter kita pergi ke hospital dan tahu dia masih hidup lah, dan dia telefon balik, kita cancel kita punya flash, dia kata dia cedera, ditembak. Pergerakan kumpulan botak Chin semakin perlahan berikutan operasi polis semakin rancak. Akibat kesukaran mendapatkan senjata api, botak Chin akhirnya terdesak dengan merampas pistol pengawal keselamatan ketika merompak sebuah pusat hiburan di Sentul. Ada berita juga yang keluar, dia kata ni botak Chin ni macam Robin Hood. Mungkin itu yang menyebabkan polis lebih sukar untuk tangkap dia. Buat dijarakan hukum lah. Kegairahan botak Chin merompak turut melekakannya. Pada masa itu, polis juga handal. Kita punya polis juga dia Setelah 14 hari intipan dilakukan,